Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Khairul. Saya Fajriyah Husna binti Azhari, pelajar dari Set 14. InsyaAllah akan membentangkan kepada doktor berkenaan dengan isu keciciran murid. Baiklah, kita pergi dahulu kepada pengenalan. Umum mengetahui bahawa pendidikan adalah satu jalan untuk mempersiapkan modal insan yang mampu mendepani apa jua cabaran dan rintangan pada abad ke-21 ini. Namun, dalam usaha untuk mencapai hasrat murni tersebut, terdapat beberapa isu dan fenomena yang menjadi penghalang dan perlahan-lahan akan membantutkan impian besar ini sekiranya ia tidak dibendung sedari awal dan secara komprehensif. Baiklah, isu yang saya maksudkan di sini adalah isu keciciran murid seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan murid cicir? Murid cicir adalah murid yang berada dalam sistem pendidikan, yakni mereka bersekolah tetapi menunjukkan kebarangkalian yang tinggi untuk keluar daripada sistem sebelum tamatnya tempoh pendidikan. Dan isu keciciran murid ini bukanlah satu fenomena baru dalam dunia pendidikan di negara kita. Bahkan ia adalah satu permasalahan global yang telah melanda hampir kebanyakan negara. Berikutan itu, kita akan soroti satu persatu faktor yang menyumbang kepada isu ini. Baiklah, faktor yang pertama yang dapat saya senaraikan di sini adalah faktor sosioekonomi, di mana di bawah faktor ini terdapat 3 perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama adalah pendapatan keluarga, yang kedua pekerjaan ibu bapa dan yang ketiga tahap pendidikan ibu bapa. Baiklah, kita lihat kepada pendapatan keluarga. Realitinya memang tak dapat kita nafikan bahawa apabila pendapatan keluarga, terutamanya ibu bapa, berada pada tahap yang rendah, antara yang paling terkesan adalah perbelanjaan pendidikan anak-anak. Ini kerana ibu bapa harus mempertimbangkan perbelanjaan sedia ada untuk kepentingan kelangsungan hidup berbanding harus memenuhi keperluan dasar pendidikan anak-anak seperti bayaran yuran sekolah, peralatan sekolah, buku dan sebagainya. Kesannya, anak-anak ini tidak mendapat peluang pendidikan yang sama rata seperti rakan sebaya mereka dalam kalangan keluarga yang berada, lantas boleh mengakibatkan keciciran dalam pelajaran. Baik, kita lihat pula kepada pekerjaan ibu bapa. Bila kita lihat di sini, lebih-lebih lagi kepada jenis pekerjaan bagi ibu bapa yang tinggal di kawasan bandar misalnya. Berikutan daripada kos sara hidup yang sangat tinggi di kawasan tersebut, ia memungkinkan golongan ibu bapa ini untuk melakukan lebih daripada satu pekerjaan demi menampung perbelanjaan harian keluarga mereka. Jadi, ini akan mengurangkan masa mereka di rumah, lalu memberi kesan kepada anak-anak ini kerana apa? Kerana tiadanya pantauan khas daripada ibu bapa. Melihat kepada tahap pendidikan ibu bapa pula, kita tahu bahawa keterlibatan ibu bapa di dalam pelajaran anak-anak, dalam pendidikan anak-anak mampu melonjakkan lagi prestasi mereka di dalam pelajaran. Namun, bagi murid yang datang daripada keluarga yang ibu bapa mereka, yang mana latar belakang ibu bapa mereka berada di tahap yang rendah, mungkin akan mendatangkan kesukaran kepada mereka untuk mendapatkan bimbingan. Ini kerana ibu bapa mereka mungkin tidak memahami silibus dan isi pelajaran bagi setiap subjek. Akibat akhirnya, anak-anak ini mungkin akan kekurangan motivasi untuk menyambung pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Okey, kita lihat pula kepada faktor yang kedua iaitu faktor luaran. Di sini juga saya senaraikan 3 perkara yang perlu kita ambil perhatian bagi faktor ini. Yang pertama, budaya dan persekitaran. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Dan yang ketiga adalah gaya pengajaran guru. Baiklah, kita lihat pada budaya dan persekitaran. Persekitaran rumah yang kurang kondusif misalnya seperti bilangan ahli keluarga yang terlalu ramai, saiz ruangan rumah yang kecil mungkin boleh mengakibatkan ketidakselesaan murid lantas menyebabkan mereka kurang ada motivasi untuk belajar dan mempengaruhi prestasi mereka di sekolah lantas menatijahkan keciciran pembelajaran dalam kalangan mereka. Manakala bagi pengaruh rakan sebaya pula, dapat kita faham di sini, jika pengaruh yang dibawa oleh rakan-rakan mereka menjurus ke arah positif, maka mungkin ibu bapa dan para guru akan menarik nafas lega. Namun jika sebaliknya, mungkin golongan ibu bapa dan guru akan berasa khawatir. Ini kerana, saya nyatakan contoh di sini. Sebagai contoh, sekiranya rakan mereka tidak menyiapkan kerja sekolah. Mungkin ini mampu mempengaruhi rakan-rakan lain untuk turut melakukan hal yang sama. Lebih membimbangkan lagi sekiranya rakan mereka terlibat dengan salah laku disiplin yang mungkin boleh membawa kepada akibat yang lebih besar lagi seperti merokok misalnya, vandalisme, ponteng sekolah dan lain-lain lagi. Seterusnya kita lihat pula kepada gaya pengajaran guru.
Gaya pengajaran guru yang membosankan turut menyumbang kepada isu keciciran murid ini. Sebagai contoh, jika guru masih mengamalkan gaya pengajaran tradisional yang mana banyak berpusatkan guru dan berjalan secara satu hala sahaja, mungkin akan membuatkan murid berasa bosan dan mereka kurang minat untuk meneruskan pembelajaran di sekolah. Lalu, bila adanya sikap negatif dalam diri murid terhadap guru dan sekolah, ini mungkin sedikit sebanyak akan menurunkan motivasi mereka untuk terus menuntut ilmu dan akhirnya akan membawa kepada keciciran. Baiklah, kita lihat pula kepada solusi bagaimana kita nak atasi isu-isu yang saya sebutkan tadi. Baiklah, bagi cadangan mengatasi ini, bagi yang pertama, kita lihat kepada pihak kerajaan. Apakah yang boleh pihak kerajaan lakukan untuk mengatasi isu keciciran murid ini? Kita lihat kepada solusi yang pertama. Baiklah, pihak kerajaan disarankan untuk merancang sistem pendidikan berkualiti yang berkos rendah untuk dinikmati oleh anak daripada keluarga miskin di bandar, seperti penyediaan lebih banyak sekolah dan asrama harian. Ini bertujuan untuk mengurangkan kos pengangkutan anak ke sekolah. Solusi kedua pula adalah menyediakan peralatan pembelajaran termasuk peranti dan akses internet yang baik di setiap sekolah. Ini supaya murid daripada keluarga miskin mendapat peluang belajar yang sama rata seperti mana murid yang datang daripada keluarga berada. Kita lihat pula cadangan mengatasi bagi ibu bapa dan juga guru. Ibu bapa. Kita sedia maklum bahawa ibu bapa merupakan madrasah pertama bagi anak-anak. Jadi tidak wajib ke atas setiap ibu bapa untuk menunjukkan contoh teladan yang baik, menjadi qudwah hasanah kepada anak-anak dan membentuk sasih anak-anak mereka sedari kecil lagi. Di samping menanamkan rasa cinta terhadap ilmu dengan mendedahkan tentang kepentingan menuntut serta menjadi orang yang berilmu. Manakala dari sudut guru pula, guru haruslah mempelbagaikan kaedah dan strategi pengajaran dan mereka haruslah lebih kreatif dalam menyampaikan isi pelajaran dan menggunakan bahan bantu mengajar untuk menarik minat anak-anak murid mereka untuk lebih fokus di dalam pelajaran. Sebagai penutup, kita dapat tahu di sini bahawa pembangunan sesebuah negara sangat bergantung kepada bagaimana kemajuan pendidikan di negara tersebut. Hal ini kerana apabila pendidikan di negara tersebut menunjukkan pendidikan berkualiti, akan lahirlah generasi berilmu pengetahuan yang mana mereka ni akan mampu untuk memacu masa depan negara ke arah yang lebih baik lagi. Akhir kata, ibu bapa, guru, masyarakat serta pihak berwajib haruslah sama-sama menggembleng tenaga, bekerjasama melontarkan idea bagi mengatasi isu dan permasalahan ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.